Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah tentulah tumpuan kita kepada PRN Sarawak ke-12. Dan hari ini rata-rata sudah pun mengetahui bahawa proses penamaan calon untuk PRN Sarawak yang ke-12 ini telah pun sempurna dilaksanakan dan alhamdulillah tidak ada insiden-insiden yang tidak diingini berlaku sebenarnya. Dan kalau mengikut info daripada Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR, sejumlah 349 kertas pencalonan bagi 82 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak yang dipertandingkan pada pilihan negeri kali ini. Dan ianya, kalau kita ingin melihat kepada pecahannya, Gabungan Parti Sarawak meletakkan 82 calon, Parti Bumi Kenyalang 73, Parti Sarawak Bersatu 70, Parti Keadilan Rakyat 28, DAP 26, Aspirasi 15, Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru meletakkan 11 calon, Amanah 8 calon, Parti Sedar 5 calon, PAS hanya seorang ataupun satu calon dan bebas. Ini menarik juga, ada 30 calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Dan Dun Dudung mencatatkan rekod persaingan yang terbanyak iaitu saingan 8 penjuru. Jadi ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Terdapat 2 calon termuda iaitu calon PKR di Dun Batu Lintang dan calon Parti Bumi Kenyalang di Dun Nangka dengan usia 24 tahun. Dan calon tertua pula adalah calon Parti Sarawak Bersatu ataupun PSB yang bertanding di Dun Bawang Asan dengan usia ataupun pada usia 79 tahun. Baik, kita ada tetamu sebenarnya yang akan kita kongsikan pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan tetamu kita, apa kata kalau kita dengar dulu laporan penamaan calon yang disediakan oleh wartawan bernama di Kuching, Sarawak, iaitu Zafni Philip. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di studio. Hari ini proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 di 82 pusat penamaan calon PPC Seluruh Sarawak berjalan dengan lancar walaupun keadaan cuaca di beberapa kawasan mengalami hujan yang berpanjangan sejak malam tadi. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 349 calon mewakili pelbagai parti disahkan untuk bertanding pada PRN Sarawak ke-12 ni. Jumlah calon yang layak bertanding terbanyak adalah dari Gabungan Parti Sarawak dengan 82 calon, diikuti dengan calon Parti Bumi Kenyalang sebanyak 73 calon dan Parti Sarawak Bersatu PSB 70 calon. Selebihnya adalah calon-calon dari Parti Keadilan Rakyat PKR, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi, Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru PBDSB, Parti Amanah Negara Amanah, Parti Sedar Rakyat Sarawak Sedar, Parti Islam Se-Malaysia PAS dan Bebas. Yang menariknya tentang calon-calon PRN kali ini adalah kejadian di Dun Semop semasa proses penamaan calon pagi tadi di mana calon Parti Bumi Kenyalang PBK iaitu Jenny Wong King Ling berdepan dengan detik cemas apabila beliau terlupa membawa pas calon yang dikeluarkan SPR bagi membolehkannya memasuki pusat penamaan calon. Bagaimanapun Jenny bernasib baik apabila sempat bergegas pulang ke rumah untuk mengambil pas itu dan akhirnya beliau berjaya memasuki Dewan 15 minit sebelum tempoh proses penamaan calon tamat pada 10 pagi tadi untuk mengemukakan borang pencalonan. Dan yang menariknya juga PRN ke-12 Sarawak kali ini turut menampilkan calon termuda yang berusia 24 tahun dari Parti PKR dan PBK di Dun Batu Lintang dan Dun Nangka. Ini jelas memperlihatkan bahawa penglibatan anak muda dalam arena politik negara semakin meningkat dan ini merupakan satu perkara yang sangat positif. Perkara ini juga ternyata turut dipraktikkan oleh Parti GPS di mana PRN kali ini mereka menampilkan 24 calon muka baharu yang berumur antara 30 hingga 40 tahun. Sebelum ini, Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tong Openg dilaporkan berkata politik Sarawak adalah politik yang memperjuangkan masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, budaya dan juga keturunan. Dengan latar belakang profesion calon yang pelbagai, beliau yakin calon-calon muda ini mampu menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik dengan cara tersendiri bagi menjamin kesinambungan pembangunan untuk negeri Sarawak. Manakala Abang Johari sendiri yang juga merupakan Presiden Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB akan
bertanding di Dun Gedong yang ditentang oleh 3 calon muka baharu daripada Parti Sarawak Bersatu, Muhammad Sofia Faris Sabini, Parti Amanah Negara, Kamal Bujang dan Parti Bumi Kenyalang PBK Thomson Ago. Mengikut data SPR, lebih sejuta orang di negeri ini layak untuk mengundi di 1,951 pusat pengundian dengan 3,666 saluran yang disediakan. SPR juga menetapkan tarikh pilihan raya negeri ke-12 Sarawak diadakan pada 18 Disember depan, manakala pengundian awal diadakan pada 14 Disember. Dan sekian saja laporan daripada saya, Zefni Philip dari Biro Bernama Kuching Sarawak. Baik, terima kasih Zefni, wakil ataupun wartawan bernama di Kuching atas laporan itu. Baik, topik yang kita pilih hari ini tentunya sudah pun dapat dijangkakan. PRN Sarawak gelanggang kini dibuka, dan kita ada 2 tetamu, seorang menemani saya di studio dan insyaAllah seorang lagi akan kita hubungi melalui kemaran Skype. Di studio kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Mujibu Abdul Muiz yang merupakan pensyarah kanan sains politik di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Jadi Mujibu, apa khabar? Baik. Macam mana boleh pertama kali baru datang ke studio? Itulah. Selama ni kita kekangan pandemik ni kan. Jadi itulah PKP ya. PKP ni kita banyak berjumpa di alam air. Tapi alhamdulillah rezeki kita. Alhamdulillah. Saya pun gembira dapat bersama dengan saudara Mujibu di studio kali ini. Baik, kita ada seorang lagi tetamu yang juga merupakan seorang penganalisis politik yang juga amat sesuai sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi yang merupakan fellow penyelidik di Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Melaya. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, ya, sudah sekawi. Ya. So saya tahu antara orang yang paling excited PRN Sarawak kali ini tentulah Prof, dan banyak yang mungkin akan dapat kita kongsikan nanti Prof ya, kerana hari ini baru saja selesai proses penamaan calon dan kita terpaksa tunggu sehingga 18 Disember untuk mengetahui apakah keputusan mutakhir nanti. Baik, mungkin kepada anda, saya ingatkan juga, kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah kami menyediakan 2 talian kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Itu dia, jelas tertera di kaca TV anda. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dengan Mujibu lah. Pandangan analisis anda tentang penamaan calon yang sudah pun, proses penamaan calon yang sudah pun selesai, dan apa your expectation actually Mujibu, PRN Sarawak kali ini? Ya, saya rasa ini satu pilihan raya yang saya rasa tertangguh. Jadi dalam konteks tertangguh itu mungkin kita melihat ke bagaimana kekangan SOP dan sebagainya itu antara faktor yang mungkin akan menghambat kerancakan pilihan raya. Sepanjang yang kita perhatikan, barangkali kalau ditengoklah ya, dengan demografi pengundi di Sarawak yang begitu besar, saya tengok pula dengan senarai-senarai calon yang dipertandingkan tu macam tak merefleksi ya bagaimana satu negeri yang ada 1 juta lebih pengundi, tapi perempuan yang paling tinggi hampir 51%. Cuma calon perempuan pada kali ini hanya sekitar 45 saja. Jadi tak ni. Dan juga bagaimana kita tengok julat umur tu yang saya rasa masih lagi memperlihatkan bagaimana politik Sarawak ini begitu dominan dengan politik etnisiti, ya, bagaimana elit cohesion ataupun kesatuan elit itu masih lagi mendominasi corak sosio budaya politik di Sarawak. Jadi bila saya tengok calon-calon itu julat yang paling tinggi daripada 300 lebih calon yang dipertandingkan, 349 itu ada lebih kurang 254 calon yang berumur daripada 50 ke 60 yang bagi saya barangkali tidak merefleksi apa yang sepatutnya berlaku dalam konteks politik kita yang sekarang ini menuju kepada peremajaan, dan dalam konteks politik Sarawak juga yang saya rasa sepatutnya itu perlu disegerakan, kerana kita faham
di Sarawak ini banyak YB yang bertanding tu, majoritinya lebih daripada 4 penggal. Macam mana Datuk Tan Sri Abang Jo sendiri pun sudah melebihi 6 penggal di situ. Jadi mungkin ini sesuatu yang menarik untuk diperhatikanlah, bagaimana penerimaan pengundi itu, apakah masih betah dengan formula dan template yang ada, memilih berdasarkan jalur kaum, ataupun masih lagi mengekalkan keadaan itu, ataupun mungkin ada perubahan ketara pada PRN kali ini. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada anak Sarawak sendiri. Profesor Badia, Dr. Awang Azman Awang Pawi. Barangkali Prof, kalau kita dengar apa yang disebut oleh Mujibu, apakah Prof merasakan bahawa dengan jumlah pencalonan ataupun dengan adanya pengenalan muka-muka baru dalam PRN Sarawak kali ini, apakah Prof secara peribadi merasakan bahawa mungkin jugalah ianya akan memberi satu suntikan ataupun satu dimensi yang lebih berkesan sebenarnya bila kita cakap tentang politik Sarawak secara keseluruhannya, Prof? Saya tak dengar suara Prof. Ya. Okay. Terima kasih. Okey. Kalau kita berbicara mengenai situasi politik Sarawak, sebenarnya kita berbicara mengenai budaya politik Sarawak itu sendiri. Yang pertama, ciri budaya politik Sarawak ialah kita lihat bagaimana sistem kesetiaan dia masih kepada parti, kesetiaan dia lebih kuat kepada kepimpinan parti. Yang ketiga, mereka masih ramai yang menganggap bahawa pemimpin yang semakin lama itu dianggap semakin berpengalaman dan semakin matang. Okey. Sebab itu kita lihat dalam konteks budaya politik Sarawak, memang ada usaha untuk melakukan peremajaan parti, namun proses itu lebih bersifat evolusi atau agak sederhana pelahannya. Dalam konteks PBB misalnya, peratusan dia tidak mencapai 30% begitu. Namun pada setiap pilihan raya ini, mereka akan pastikan sejumlah tersebut bertukar ganti. Okey. Jadi sebab itu kita lihat dalam konteks tersebut bahawa perubahan itu kurang nampak terselah. Dan memang sudah menjadi satu pandangan di kalangan dan pengundi, memang terdapat muka-muka baru. Tapi muka-muka baru itu sendiri tidaklah terlalu baru dalam politik Sarawak. Jadi ini, dan satu lagi pemahaman, muka baru ini tidak semestinya orang yang muda. Ini selalu yang dibawa muka baru ini ialah orang sekitar 40 tahun, 50 tahun. Ini juga seolah menjadi trend dalam situasi politik di Sarawak. Sebab mereka mengandaikan muka baru ini, walaupun mereka berusia lebih 40 atau awal 50-an, yang mereka utamakan ialah mereka boleh membawa pemikiran yang baru. Dan apalah artinya jika umur yang sederhana muda, tapi pemikiran mereka tidak berubah contohnya. Inilah perkara-perkara yang selalu dibahaskan dalam konteks wacana politik yang berlaku di Sarawak. Apabila di satu pandangan mahu yang muda mestilah berumur awal 20-an, dan bukan yang muda yang sekitar 40-an. Sama ada dari segi ia dipandang sama ada dari segi idea, fikiran bernas, ataupun dari segi semata-mata dinilai dari segi usia saja. Jadi inilah yang suasana yang nampak jelas, seolah-olah suasana dalam konteks budaya politik Sarawak masih lagi situasi itu masih berkekalan. Jadi tapi inilah situasi dan budaya realiti dalam politik Sarawak yang diterima oleh masyarakat itu sendiri, sebab kita tahu perkara ini hanya diubah oleh suara rakyat, dan suara rakyat yang menentukan. Jika mereka menolak situasi cara berfikir yang sedemikian, barangkali ia boleh diubah, ditentukan sendiri oleh pengundi.
Dan kalau setiap pilihan raya katakanlah ada suara-suara, sejauh manakah suara-suara itu dominan dalam konteks ayunan undi. Jadi ini juga perlu dilihat secara teliti, khususnya pada pilihan raya negeri kali ini untuk melihat sejauh manakah perkara itu berlaku. Okey. Yang seterusnya pula ialah bagaimana untuk Halo, masih lagi terganggu. Silakan. Ya. Masih lagi ada gangguan suara sebenarnya, Prof. Tak apa. Prof, kita akan kembali semula kepada Prof sebentar saja lagi. Kita kongsikan dulu beberapa lagi pandangan bersama dengan saudara Mujibu. Barangkali menarik juga Mujibu kalau kita melihat kepada PRN Sarawak kali inilah. Ini pertama kali sebenarnya dalam pilihan raya ini di mana GPS akan menggunakan lambang mereka sendiri. Kalau yang pilihan raya yang lalu mereka menggunakan lambang Barisan Nasional. Dan ini juga pertama kali sebenarnya bagi Datuk Petinggi Abang Johari mengetuai GPS sebagai presiden parti dan juga sebagai bekas ataupun sebagai ketua menteri. Jadi apakah anda melihat bahawa mungkin dengan adanya perubahan dari segi politik ini mungkin akan memberikan sedikit impak ataupun kesan kepada calon-calon ataupun parti GPS ataupun gabungan GPS itu sendiri, ataupun bagaimana pandangan anda? Ya, saya rasa dalam konteks ini mungkin ada sedikit kejanggalan disebabkan rakyat Sarawak terutama yang mengundi sudah terbiasa dengan lambang dacing Barisan Nasional. Tapi dalam konteks sekarang yang kita lihat itu adalah GPS sebenarnya adalah Barisan Nasional yang lama. Betul. Kerana gabungan GPS itu hanya meninggalkan Barisan Nasional tetapi masih lagi membentuk satu Grand Coalition yang saya rasa templatenya masih sama, masih mengekalkan gabungan parti-parti kaum utama di Sarawak itu yang mengamalkan satu politik kompromi dan adanya perkongsian kuasa berdasarkan konsep Sarawak sebagai satu wilayah dan memperjuangkan hak-hak Sarawak. Jadi saya rasa mungkin dalam konteks ini tidak memberikan sebarang masalah kepada GPS. Lagipun kalau kita melihat selepas saja 2019 ya, lebih tepat lagi bila kalah saja Barisan Nasional di peringkat persekutuan, GPS bergerak secara solo dan telah melakukan program-program yang cuba untuk menjual jenama GPS itu. Dan dalam konteks ini juga barangkali Abang Jo, Tan Sri Abang Johari ini sebagai orang yang pertama kali mengepalai GPS dalam pilihan raya negeri itu bukanlah satu tokoh yang baru. Cuma mungkinlah ya, apa yang saya lihat itu barangkali bagaimana naratif yang dibawa oleh Abang Jo itu saya lihat banyak menawarkan apa yang dikatakan sebagai meneruskan dan menyambung legasi Tok Nan yang dalam konteks perjuangan Sarawak. Malah kalau kita ambil kerja-kerja Tok Nan yang tidak selesai itu banyak diselesaikan ketika bersama dengan GPS. Macam mana game changer terbesar Pen Borneo, Petros, tuntutan 50% cukai minyak dan sebagainya itu banyak berlaku pada zaman Abang Jo. Jadi saya rasa mungkin perkara-perkara ini yang memberikan banyak positive impact kepada GPS dan juga saya rasa dalam konteks ini mungkin GPS itu lebih sepadu berbanding dengan ketika Tok Nan mula-mula mengambil alih pemerintahan daripada Tan Sri atau Tun sekarang ya, Tun Taib Mahmud pada ketika itu dengan memberi satu personal touch dalam konteks Barisan Nasional. Kita lihat bagaimana 2016 tim Tok Nan dan juga formula calon langsung Barisan Nasional digunakan. Tapi pada kali ini kita tidak nampak ada calon langsung itu. Ya, dan Abang Jo lebih percaya kepada GPS untuk menggerakkan parti-parti komponen yang 4 itu untuk menentukan calon sendiri. Jadi saya rasa dalam konteks itu mungkin cabaran terbesar GPS itu yang mungkin semua nak nampak adalah sejauh mana jenama GPS ini boleh memberi kemenangan ataupun mengekalkan kemenangan. Kalau tidak menang 72 pun mungkin besar mana dia boleh menang. Dengan keadaan dan sentimen semasa ni banyak memihak kepada GPS berbanding dengan kita kata parti lawan, di mana permasalahan terbesar
terhadap parti lawan ini adalah ketidaksepakatan mereka dalam pilihan raya pada kali ini yang sangat membuka ruang kepada GPS untuk menawan Sarawak untuk kesekian kalinya. Okey. Saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini yang mungkin boleh kita kongsikan pandangan dan juga pendapat beliau. Zaini dari Pahang difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Zaini. Waalaikumsalam Datuk Syakawi dengan saudara Mujibu. Ya. Saya tertarik dengan apa yang dicakap oleh Datuk Syakawi dengan Mujibu. Kebanyakan ahli parlimen, ahli ADUS yang sini ni lebih pada 4-5-6 banyak. Betul Ya. Masalah di Sarawak ni dari segi pertahanan pendidikan, tempat polis dan tentera, masalah sekolah pendidikan, masalah hospital, lambat dinaik taraf disebabkan kebanyakan tanah-tanah yang dibuat tu bukan milik PTP, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Lagi satu, kalau sempadan Malaysia Indonesia, yang Indonesia nak buat ibu negara nanti untuk dipindahkan kalau sepanjang sempadan tu tanah tu tak dipindah milik kepada PTP, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, macam mana kerajaan pusat nak buat CIQ untuk custom, immigration semua, untuk kem-kem askar semua. Selagi benda tu tak diubah lagi, itulah benda tu akan kekal 10-20 tahun akan datang. Tanah-tanah mesti hak milik dia mesti berpindah kepada PTP, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Itu kalau benda tu boleh ubah, Sabah Sarawak termasuk akan maju. Itu paling penting. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak apa ni Zaini dari Pahang. Menarik juga apa yang dibangkitkan oleh Zaini sebenarnya, dan kita akan cuba mendapatkan jawapan daripada persoalan yang anda bangkitkan itu daripada kedua-dua tetamu, seorang di studio dan seorang lagi insya-Allah. Mungkin hubungan Skype kita sudah pun pulih. Jadi kita akan berehat dulu hanya buat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara di Bernama TV. Dan jangan lupa dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda. Saya ingatkan lagi 0326 9767 dan juga 032697 9768. Berehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Pembetulan kepada topik yang kita pilih hari ini. Tadi saya kata PRN Sarawak gelanggang kini dibuka, rupanya ada lagi tambahan dalam bahasa Sarawak. PRN Sarawak sidak berkempen dah. Jadi mungkin orang Sarawak fahamlah. Saya cuba-cuba juga nak faham. Saya tanya Mujibu pun dia kata tak faham pula apa tu sidak. Nanti kita tanya Prof lah. Okey, apa ni Prof, ini menarik jugalah. Tadi pun kita ada pemanggil Zaini dari Pahang. Dia pun membangkitkan beberapa isu yang menarik, terutamanya berkaitan dengan apa ni tanah khususnya lah, akan menjadi antara isu yang mungkin akan dimainkan dengan begitu meluas sekali dalam kempen pilihan raya PRN Negeri Sarawak kali ini. Tetapi pandangan Prof, apa lagi isu-isu menarik, isu-isu panas yang mungkin akan dibangkitkan nanti oleh semasa kempen pilihan raya nanti? Okey, kami tim daripada Universiti Melaya dengan kerjasama teman-teman daripada Unimas misalnya, kita bergerak di hampir di seluruh kawasan di Sarawak. Misalnya ada yang etnik orang Ulu misalnya, mereka pergi ke Murun, mereka pergi ke Baklalan, kawasan orang Ulu. Dan mereka orang Iban, ada beberapa daripada Iban pula mengkaji kawasan-kawasan yang panas di kawasan Iban. Mereka ada yang masih pergi lapangan, balik, kemudian pergi lagi. Ada juga yang mengkaji kawasan Bidayuh, kawasan panas Bidayuh. Yang pekaji yang kita letak tu pekaji orang Bidayuh sendiri. Sebab mereka lebih faham terhadap budaya politik khususnya di kalangan etnik-etnik yang khusus. Begitu juga dengan etnik seperti Melanau dan Melayu, masing-masingnya ada peranan yang tersendiri. Jadi apabila kita pergi ke lapangan di hampir seluruh dun di Sarawak, kita dapati isu yang berlaku di kalangan dun itu lebih kepada isu yang bersifat tempatan ataupun setempat. Yang mereka misalnya kalau di bandar, isu mereka lebih kepada isu bajet kilat, isu peluang perniagaan, kesesakan jalan, projek tidak lama kuat sehingga menyebabkan kesesakan, misalnya di Batu Kawah, di Tupung misalnya.
Jadi isu-isu yang di satu tempat ada berlakunya bila hujung tahun, sering berlaku banjir sebab dekat dengan dengan sungai dan laut dan sebagainya, perairan. Jadi ini isu yang bersifat setempat. Sama juga di kawasan, bila teman-teman kami di kawasan orang Iban misalnya, isu mereka lebih kepada perlunya untuk menghubungkan jalan ke satu tempat. Kenapa jalan jambatan belum dibina, sudah rancang dibina, tiba-tiba dibakal oleh kerajaan persekutuan yang terdahulu misalnya. Isu-isu itu bersifat tempatan. Bagaimana nak memasarkan sistem pertanian mereka dengan adanya sistem jalan raya yang lebih baik. Jadi kita lihat isu-isu sifat ini lebih hidup daripada isu yang seperti MA 63. Ini saya kira antara penemuan daripada dapatan kajian dan keluhan kami, bahawa isu sekarang ini adalah isu bersifat setempat. Isu yang bersifat nasional itu macam kurang dipedulikan. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang ini kita berdepan dengan kesan ataupun pasca COVID-19 yang mana fokus sekarang ialah pemulihan ekonomi dan rakyat ataupun pundi lebih mementingkan bagaimana kerajaan menyantuti rakyat dengan dasar-dasar mereka. Kalau ada pun isu di Kuala Lumpur, bagaimana moratorium itu membantu masyarakat yang terjejas akibat COVID. Dan bagaimana dasar program Tawakku Sayang ini memakan belanja paling kurang 5 bilion itu mencecah hingga ke akar umbi rakyat. Jadi saya kira ini peranan atau dasar yang dilaksanakan oleh DPS ini memberikan impak kepada pengundi. Jadi konsep sesuai dengan budaya politik di Sarawak, konsep berterima kasih kepada dasar-dasar itu, bantuan mikro, kemudian yang diumumkan yang terbaru, peluang anak muda itu mendapat rumah, kita bawah 300,000, kerajaan akan memberi deposit 10,000 kepada anak muda, terutama golongan N40 dan B40. Ini menunjukkan bagaimana pihak kerajaan cuba menyantuni bukan saja golongan belia, golongan anak muda, tetapi juga memastikan golongan N40, B40 itu sentiasa mendapat perhatian kepada kerajaan. Okey. Baik. Jadi dasar-dasar inilah banyak memberikan impak kepada masyarakat dan juga kepada pengundi. Okey, saya akan kembali semula sama Prof sebentar saja lagi. Tapi saya nak dapatkan pandangan daripada Mujibu sebagai seorang pemerhati politik. Keputusan yang diambil oleh Yang Berhormat Abang Jo sendirilah untuk menukar kerusi. Dulu dia memang terkenal di Satok. Memang dia merupakan wakil ataupun ahli Dewan Undangan Negeri di Satok itu sejak tahun 81 lagi. Tetapi akan berpindah ke Gedong. Ini juga dikatakan akan memberi satu cabaran yang agak menarik jugalah, satu situasi yang agak menarik sebenarnya. Tapi pandangan Mujibu sendiri, apakah kedudukan Abang Jo sebenarnya tidak akan terjejas walaupun terpaksa menukar ataupun mengambil keputusan menukar kerusi dalam pilihan raya negeri kali ini? Ya, saya rasa dalam keadaan semasa mungkin saya melihat prestasi dan juga khidmat yang ditawarkan oleh Abang Jo sepanjang mengemudi kerajaan negeri Sarawak itu menjadi pertaruhan. Jadi dalam konteks bertukar kerusi daripada Satok ke Gedong ini mungkin itu satu perkiraan taktikal yang saya rasa di mana-mana kawasan pun kalau bertanding ini mungkin tidak ada masalah kerana kalau diperhatikan sentimen untuk mengundi dan memberikan kemenangan kepada incumbent itu tinggi. Macam mana kita lihat contoh di Melaka contohnya kan, dengan turnout yang rendah dan sentimen semasa yang memperlihatkan bagaimana kecenderungan pengundi itu mahu memilih kestabilan dan juga keutuhan serta kesinambungan pemerintahan itu berlaku. Tambah pula dengan keadaan di Melaka itu mereka berpengalaman memperhatikan dua pemerintahan yang berbeza. Jadi mungkin perkara-perkara itu menjadi perhatian berat berbanding daripada konteks Sarawak ini yang melihat kepada kestabilan kerajaan itu barangkali sudah ada, tetapi bagaimana cara
kepimpinan Abang Jo itu ketika menjadi Ketua Menteri di Sarawak. Apa yang kita lihat memang berkesan seperti mana yang Dr. Awang Azman sebutkan tadi, terutamanya dalam konteks COVID di Sarawak itu bagaimana bantuan dan juga perbelanjaan Sarawak yang tinggi itu barangkali perlu turun dalam konteks rakyat di Sarawak itu mungkin dirasakan. Jadi mungkin benda-benda itu yang lebih mempengaruhi sentimen pengundi, ya. Dia tidak melihat dalam konteks ini kerana kedua-dua kawasan ini adalah kawasan yang dimiliki oleh PBB dalam konteks GPS. Jadi saya berpendapat mungkin itu tidak menjadi satu permasalahan yang besar. Dalam masa yang sama juga barangkali kalau kita tengok cabaran daripada pencabar yang lain juga itu tidaklah sekuat kerana ketokohan dan juga pengalaman Tan Sri Abang Jo di Sarawak itu sangat mendapat. Barangkali isu-isu yang mungkinlah kita nampak dalam konteks ini adalah bagaimana PBB itu yang bertanding di kerusi-kerusi tradisi mereka itu menang ataupun mengekalkan kerusi itu, yang kita nampak itu numbers dia berapa yang dia boleh dapat dalam konteks ini. Okey, Prof. Dr. Awang Azman, ini pun satu isu yang menarik jugalah. Tadi pun Mujibur sentuh tentang pertukaran kerusi yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Datuk Petinggi Abang Johari. Tapi prestasi ini pun kita nak tahu jugalah daripada analisis yang Prof dan rakan-rakan lakukan, terutamanya di Sarawak sendiri. Apakah Prof menjangkakan bahawa kali ini prestasi parti-parti pembangkang macam mana? Apakah mereka ada akan mencipta sesuatu yang luar biasa dalam PRN Sarawak kali ini? Ya, sebelum saya jawab itu, saya ingin tambah apa yang saudara Mujibur itu beritahu tentang faktor mengapa Tan Sri Abang Johari, Ketua Menteri Sarawak, berpindah ke gedung tempat baru. Yang pertama disebabkan, kalau kita lihat sejarah Ketua Menteri di Sarawak, kita lihat Tun Taib Mahmud beliau berpindah ke kawasan luar bandar sebab lebih memberikan impak untuk pembangunan luar bandar. Sebab Sarawak fokus ke pembangunan, perlu difokuskan ke luar bandar. Adnan Satem berpindah ke Tanjung Datuk misalnya untuk memajukan kawasan luar bandar Tanjung Datuk, hingga mengakibatkan Tanjung Datuk ini menjadi pusat pelancongan yang begitu besar. Untuk di kawasan yang untuk dimajukan, diberikan perhatian yang khusus, misalnya ia perlu dengan jawatan yang lebih besar, kedudukan yang lebih tinggi, ia mampu membawa pelbagai limpahan pembangunan. Sama juga dengan di gedung, apabila berpindah ke gedung, ia juga meneruskan tradisi Ketua Menteri, asasnya tapak kuasanya di luar bandar dan dapat memberikan limpahan pembangunan yang lebih besar dengan membawa pelbagai kewujudan, pelbagai peluang pekerjaan, menarik penduduk di tempat lain berhijrah ke tempat tersebut. Dan satu lagi, dan ramai yang tak tahu bahawa hubungan Tan Sri Abang Johari di gedung itu sangat kukuh dan begitu sebati di hati beliau, sebab keluarga besar beliau ni berasal di gedung. Okey. Ya, jadi sebab tadi kita ada melihat salah sila sekali bagaimana keluarga besar beliau berada di situ, merupakan antara pengasas dekat kawasan-kawasan di situ. Ini kembali kepada akar tradisi keluarga dan keluarga yang besar. Dengan ini kemenangan juga akan lebih besar. Ya, okey. Soalan yang kedua yang ditanya, bagaimanakah peranan atau peluang pembangkang dalam konteks PRN Negeri Sarawak? Saya kira sekiranya pembangkang mampu mengekalkan kursi mereka pada 2016 itu, saya kira itu merupakan sesuatu yang sudah cukup baik. Sebab kita tahu apabila berlakunya COVID-19 ini, berbagai bantuan yang diberikan oleh kerajaan sama ada di peringkat pusat dan kerajaan negeri ini begitu melimpah kepada rakyat. Food basket dan sebagainya, moratorium yang saya cerita tadi, bantuan kepada golongan yang terjejas, bantuan kepada pihak prima syarikat yang terjejas sangat banyak membantu. Misalnya bantuan bagi syarikat yang terjejas, misal untuk bantuan pekerja, hampir sebahagian daripada gaji itu dibayar misalnya. Yang ini memberikan kesan yang amat besar kepada golongan SME ini. Dan apabila kita tahu misalnya contoh paling ringkas adalah tentang food basket, bakul makanan. Memang pihak pembangkang ada juga memberikan bantuan
bantuan makanan. Tapi tentulah tidak dapat dibandingkan dengan jumlah dan peruntukan yang lebih besar kepada parti kerajaan yang memerintah. Mereka boleh bawa lebih berat pakul makanan itu daripada pihak sekutu lawan politik mereka. Dan ini sebenarnya memberi kelebihan kepada parti pemerintah. Jadi dengan suasana demikian, saya kira apa yang berlaku dekat Melaka itu boleh berulang kepada negeri Sarawak, boleh menang. Tetapi saya kira ancaman terbesar kepada GPS ini ialah rasa selesa kalangan penyokong mereka, kalangan orang parti. Apabila diwawakan seolah GPS boleh menang besar, GPS ini pasti menang. Mungkin penyokong mereka, pengundi mereka berasa tak perlu turun mengundi. Ini sangat berbahaya kepada GPS dan juga kepada peratusan mengundi yang mungkin turun. Ini sebenarnya ancaman kepada GPS dan juga parti-parti yang lain juga. Okey. Baik, saya juga nak bangkitkan satu lagi isu yang menarik jugalah. Mungkin agak panas juga dimainkan dalam media hari ini. Ini tentang kerusi atau di N39 di Krian. Yang melibatkan penyandang DUN di kerusi tersebut, iaitu Datuk Ali Biju, yang mewakili yang sebenarnya ahli bersatu, naib Presiden bersatu Sarawak sebenarnya, tetapi kali ini dia akan bertanding sebagai calon bebas, dan itu juga menjadi isu yang diperbincangkan kerana dikatakan bahawa bersatu mungkin akan mengambil tindakan disiplin terhadap Datuk Ali Biju. Jadi apakah anda melihat bahawa ini juga sesuatu yang mungkin menarik juga untuk kita perkatakan sebenarnya? Mengenali Datuk Ali Biju ni daripada PKR kepada bebas kepada bersatu ni, saya rasa mungkin dalam konteks ini itu sudah menjadi sebahagian daripada asam garam politik beliau lah. Dan bagaimana bersatu mahu mengambil tindakan itu terpulang kerana ini adalah berkaitan dengan isu yang menyentuh peraturan dan disiplin parti. Jadi saya rasa tidak ada timbul perkara itu. Tetapi apa yang perlu dilihat daripada konteks ini ialah bagaimana Ali Biju bertanding secara bebas itu, dan saya rasa dalam konteks ini cuba mempertaruhkan personality dan juga pengaruhnya terutamanya dalam konteks pengundi orang Ulu di dalam kawasan tersebut, ya. Kerana kita tahu ketika PRU ke 14 dahulu, antara yang menjadi isu kepada ini adalah isu-isu yang bersifat nasional. Jadi beliau menang bukan saja pada 2016 tapi juga di peringkat parlimen pada ketika itu. Jadi bagaimana kita melihat dalam konteks ini undi mengikut jalur kaum itu, apakah apa sentimen keluarga, kekerabatan, ya, dalam konteks ini mungkin jalur kaum itu menjadi faktor kepada memihaknya undi kepada beliau yang bertanding secara bebas. Kerana kalau kita faham di Sabah, di Sarawak ini calon bebas menang itu bukan satu perkara yang mengejutkan. Dan kita juga harus faham bahawa demografi pengundi di Sabah dan di Sarawak ini banyak bergantung kepada kawasan-kawasan tertentu yang didiami dan didominasi oleh kaum-kaum tertentu. Jadi dalam konteks ini Krian tadi itu memang kawasan orang Ulu, dan mungkin inilah yang menjadikan beliau melihat bahawa lebih baik go against keputusan parti dan bertanding secara solo. Satu lagi persoalan yang saya nak kongsikan bersama dengan Mujibu. Lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, sehari dua sebelum proses penamaan calon berlangsung sebenarnya. Apakah itu akan memberi impak dengan janji-janji untuk melaksanakan pelbagai projek yang telah pun dirancang dan sebagainya? Apakah itu akan memberi advantage ataupun kelebihan kepada GPS dalam pilihan raya umum, pilihan raya negeri kali ini? Ya, saya rasa kalau kita ambil apa yang Dr. Awang sebut tadi, ya, bagaimana isu-isu pembangunan ataupun isu-isu yang berkait rapat dengan politik pembangunan itu menjadi satu jenama yang dijual dalam konteks di negeri Sarawak. Dan kita melihat isu-isu pembangunan ini, infrastruktur, pembangunan fizikal dan sebagainya ini adalah salah satu yang menjadi faktor mengapa GPS itu dilihat lebih rapat dengan kerajaan persekutuan. Jadi saya rasa dalam konteks ini, dengan keperluan semasa dalam kehidupan seharian rakyat Sarawak yang melihat bahawa perlu kepada pembangunan yang berterusan, dan juga pembangunan ini membawa kepada limpahan ekonomi dan sebagainya,
sebagainya. Jadi saya rasa dalam konteks ini simbiosis itu digunakan. Walaupun secara asasnya kita kata kalau dilihat dalam konteks Sarawak dan kita bawa benda ini dalam konteks PRN Melaka ya. Memang kalau di Melaka kita tidak nampak itu berlaku kerana di Melaka ini tidak ada menteri-menteri persekutuan yang buat program ataupun politik-politik pembangunan seperti mana lazimnya berlaku dalam setiap pilihan raya kecil ya, ataupun dalam konteks Melaka itu pilihan raya umum yang skalanya hanya lokalitinya di Melaka saja. Banding di Sarawak kita tengok buka airport baru, perasmian jalan baru ya, perluasan PEN Borneo dan sebagainya. Jadi saya rasa ini kena, dan ini juga memperlihatkan secara subtle, secara implisit bahawa GPS yang selari dan sealiran dengan kerajaan di peringkat persekutuan ini memberi banyak impak yang positif sebagai kerajaan di peringkat negeri yang ada hubungan baik dengan kerajaan di peringkat persekutuan, kesinambungan pembangunan itu dan juga perkembangan pembangunan yang telah berlaku ya daripada zaman Tok Nan membawa kepada zaman itu, dan juga apa yang kita lihat bagaimana pembangunan PEN Borneo itu yang melintasi Sarawak dan Sabah itu dilihat lebih banyak dan lebih cepat berlaku di Sarawak berbanding di Sabah. Jadi mungkin perkara-perkara ini akan memberi sedikit psychological effect kepada pengundi yang melihat bahawa ini memang kita berada di right track dan boleh memilih GPS sebagai kerajaan, dan barangkali ini juga saingan yang paling sengit untuk ditangkis oleh pihak pembangkang ya, especially bila pembangkang yang saya lihat tidak memiliki kesepakatan dan juga tidak ada satu naratif yang citranya itu lebih kepada orang Sarawak, baik dari perspektif sosiologi dan juga perspektif pembangunan, itu barangkali amat sukar untuk dicabar dalam konteks pilihan raya, apatah lagi dalam tempoh yang mencabar 12 hari ini dengan kempen yang separuh masak lah saya kata ya, ada boleh kempen, ada yang tak boleh kempen. Jadi mungkin kesukaran itu barangkali menjadi cabaran terbesar kepada pembangkang dalam konteks PRN di Sarawak ini. Okey, saya petik apa yang disebut oleh Mujibu tentang kempen separuh masa. Kita juga nak tanya kepada Profesor Madia, Dr. Awang Azman. Prof, barangkali ialah macam apa yang berlaku di Melaka. SPR telah pun menetapkan SOP yang begitu ketat sebenarnya semasa proses berkempen itu. Jadi apakah Prof melihat bahawa ini juga mungkin, saya gunakan istilah mungkin, akan memberi impak ataupun kesan juga sebenarnya kepada keputusan pilihan negeri Sarawak kali ini, ataupun ianya hanyalah sekadar mengikut apa yang telah pun diaturkan? Okay. Apabila SOP yang dikenakan oleh SPR agak terlalu keras dan walaupun dilihat dilonggarkan pada hari ini dengan membenarkan sekitar lebih 60 DUN untuk dibenarkan berkempen disebabkan oleh faktor akses internet yang rendah. Namun secara keseluruhannya ia memperlihatkan bahawa pergerakan masih terbatas. Dengan perhad kepada lima orang untuk bergerak untuk satu masa misalnya, ini memberikan ruang demokrasi itu kurang dapat diterokai dengan baik. Apabila akses kepada suara buka-buka baru yang bertanding itu tidak dapat dilakukan, ini bermakna memberikan pilihan yang agak kurang kepada pengundi untuk memilih yang terbaik. Jadi ini menyebabkan mereka suka memilih calon yang terbaik, dan pada masa samanya ada juga apabila kurang mengenali pada calon, mereka tidak dapat mengenal pasti dan akhirnya ada juga tidak mengundi. Dan SOP ini apabila dikenakan ketat menyukarkan pergerakan mereka dan dianggap menyusahkan. Saya kira ini bukan suara pembangkang saja, tapi ini suara di kalangan parti-parti komponen dalam GPS sendiri. Saya mendapat rujukan daripada tadi bila kita bergerak, parti-parti lain seperti PBB, PDP, mereka juga berungut dengan SOP ini. Kenapa perlu mengenakan peraturan yang memayahkan mereka, sedangkan belum ada kajian tentang risiko tentang pilihan negeri belakang itu dibentangkan untuk diketahui ramai. Ini menjadikan rujukan semua pihak sebenarnya. Pilihan raya dikaitkan secara benda yang besar-besar. Sekarang ni hilang
unsur rayanya aja, seolah memberikan pilihan saja tapi tidak diraikan. Tidak diraikan dengan kempen, tidak diraih dengan perjumpaan yang besar-besaran, tidak diraikan dengan berbagai suasana yang memeriahkan, yang makan-makan besar yang dianjurkan agak kurang. Dan sebenarnya ini saya kira akan mempengaruhi jumlah peratusan yang mengundi. Saya pasti jumlah peratusan mengundi jika ini perusahaan tanpa dipindah lagi, jumlah turut mengundi itu agak kurang. Kalau 2016 misal jumlah sekitar 68% itu turut mengundi, apakah lagi dalam keadaan sekarang sudah berlaku COVID-19 dan risiko pelbagai risiko yang dibimbangi. Jadi saya kira pada ini sudah pasti jumlah itu menurun, kecuali lah SPR cuba menurunkan lagi syarat yang dikenakan dan pasti juga memastikan penyokong mereka turun. Baik, ini saya nak dapat pandangan Prof dan juga Mujibu. Tapi kita pergi kepada Prof dululah kerana Prof berada di Sarawak sekarang ni. Kalau kita lihat daripada sinarai nama calon yang telah pun diumumkan, Prof ya, tumpuan kepada siapa dan dun mana sebenarnya selain daripada apa yang kita sebut kepada tumpuan Tan Sri Abang Jo tadi. Ada lagi mungkin nama-nama besar yang mungkin dilihat akan memberikan cahaya yang menarik dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Okey, pertembungan yang sengit itu seperti disebut dekat di Kerian tadi. Kerian dia ialah kawasan majoriti Iban sebenarnya. Ialah etnik Iban di Kerian oleh siapa tu? Ali Biju. Dan Ali Biju bertanding di situ disebabkan beliau sangat popular. Dan beliau juga barangkali tersalah tafsir apabila Bersatu mengumumkan bahawa Bersatu tidak akan bertanding di situ. Tapi tidak menyatakan pula bahawa Ali Biju ni bertanding cara bebas, tidak menggunakan logo Bersatu. Jadi ini merupakan dia loophole yang tidak dinyatakan. Dan di kalangan orang Iban ini Ali Biju amat popular. Di kalangan orang Melayu di Kerian juga Ali Biju agak popular sebab disebabkan politik personality yang dia telah beri perkhidmatan dan meyakinkan. Lebih-lebih lagi apabila beliau sudah menjadi Timbalan Menteri di Persekutuan. Saya kira Ali Biju menggunakan faktor ini untuk memastikan, menunjukkan bahawa beliau masih relevan walaupun dia bertanding sebagai calon bebas. Memang situasi di dalam politik di Sarawak misalnya, kemenangan calon bebas ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jadi ini merupakan satu kawasan panas yang menyaksikan pertentangan di antara PDP sendiri, Friday Heli, apalagi di situ PBK pun bertanding apa situ. Jadi yang sebenarnya antara Ali Biju sebagai bebas dan juga calon PDP itu sendiri. Ini merupakan satu kawasan sengit yang perlu diberikan perhatian. Bagaimana menggunakan logo bebas itu berkemungkinan akan menang. Kenapa Ali Biju memtaruhkan reputasinya sedangkan sebagai ahli parlimen dia cukup selesa sekarang. Ini satu yang menarik untuk ditelaah oleh pengundi ataupun orang luar daripada Sarawak. Okey, bagaimana pandangan Mujibu dalam isu ni, Mujibu? Barangkali kalau kita lihat prestasi, ialah kita tahu DAP masih lagi dikatakan antara mendapat sambutan yang cukup hebat sebenarnya, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. PKR nampaknya mengurangkan sedikit calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Tetapi apakah anda melihat bahawa PKR dan DAP masih lagi ada ruang dan juga peluang yang cukup selesa untuk memberikan tentangan hebat kepada parti-parti gabungan Parti Sarawak ini? Ya, ini berkait rapat dengan apa yang ditawarkan oleh kedua parti ini untuk mengekalkan 10 kerusi yang dimenangi, 7 daripada DAP dan juga 3 daripada PKR. Kalau kita ambil 2016, ya, bagaimana sentimen kepribadian ataupun politik personality yang dijual oleh calon-calon PKR pada ketika itu memberikan kemenangan 3 itulah. Tapi dah lompat ni dah cerita lain lah kan. Dan juga bagaimana kita faham dinamika politik orang Cina terutamanya di kawasan-kawasan bandar yang melihat isu-isu perbandaran dan melihat bahawa macam satu trend lah ya di bandar-bandar ini yang melihat kepada isu-isu perbandaran, isu-isu council menjadi satu faktor penarik untuk tidak mengundi kerajaan yang dilihat barangkali dalam konteks ini terlalu birokratik, terlampau lembab dan sebagainya, jadi memilih parti-parti urban macam DAP. Tapi
bila kita tengok 2016 itu dan juga kita bawa ke depan dalam konteks Pakatan Harapan yang melihat yang dilihat dalam ketika ini mungkin mengalami krisis keyakinan, defisit keyakinan yang sangat menggusarkan, ya, apa yang kita lihat berlaku di Melaka, dan juga bagaimana prestasi DAP itu menjadi kerajaan di peringkat persekutuan, dan juga saingan parti-parti China terutamanya SUPP dalam konteks ini di kawasan-kawasan bandar yang saya rasa barangkali mungkin sudah kembali seimbang, ya. Sampai kalau kita tengok SUPP mungkin terlalu yakin sampai kecewa ada kerusi yang tidak diberikan, maknanya daripada kerusi-kerusi itu dia yakin dia boleh menambah lagi. Jadi saya rasa kalau kita tengok leverage pada situ tu, mungkin DAP harus memikirkan strategi yang barangkali di luar konteks, kerana kita melihat dalam konteks Pakatan Harapan, ya, yang membawa citra persekutuan, ya, yang membawa citra politik matang, ya, politik integriti, ya, mungkin tidak kena dalam konteks ini kerana semasa pandemik dan sebagainya itu rakyat lebih melihat isu-isu yang dekat, ya, yang berkaitan dengan isu-isu sosioekonomi rakyat, ya, isu-isu pekerjaan dan sebagainya itu menjadi satu isu yang rapat pada mereka. Jadi mungkin dalam konteks ini ada dua perspektif yang saya mau lihat. Bagaimana DAP cuba untuk mungkin rebrand, mungkin ayat itu terlampau berat digunakan, rebrand, ataupun mencari citra naratif yang memperlihatkan mereka ini masih lagi relevan dalam konteks di Sarawak, dan dalam masa yang sama juga bagaimana SUPP ini counter naratif kepada itu, dalam konteks kita kata ketika 2016 tu barangkali personality Tok Nan itu yang dilihat begitu auranya begitu melekat, ya, sehingga akan memberi impak yang baik, ya, bagaimana Presiden SUPP sendiri menang di Batu Kawah, ya, di kawasan yang DAP kuat ketika itu, dan membawa kepada 2021 ini, ya, kita juga mau melihat apakah impak Tan Sri Abang Jo itu sendiri juga boleh berlaku, ataupun SUPP sudah formula mengemukakan orang muda seperti mana yang 2016, bukan orang muda, orang baru dan sebagainya itu boleh memberi saingan kepada DAP yang saya rasa mungkin masih mengemukakan nama-nama besar DAP di Sarawak bagi pilihan raya negeri pada kali ini. Okey, akhir sekali sepantas-pantasnya lah, kerana masa kita semakin terhad. Saya agak terkejut juga bila Amanah berani meletakkan 8 calon dan PAS hanya 1 calon dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Tapi kita tahu bahawa dalam pilihan raya negeri yang lalu pun mereka kalah ke semua kerusi yang dipertandingkan. Jadi kenapa? Apakah penerimaan masyarakat ataupun pengundi Sarawak terhadap parti-parti seperti Amanah dan PAS ini masih lagi berada pada tahap yang cukup rendah sebenarnya? Ya, kalau kita ambil apa yang berlaku pada 2016, ya, dengan undi Amanah dan juga undi PAS yang diterima tu, saya rasa lebih kurang dalam 2 ke 1% daripada itu menggambarkan barangkali mungkin Amanah itu parti baru, tapi PAS sudah bertanding beberapa kali, ya, dan kenyataan pada hari ini pun katanya hanya untuk meraihkan demokrasi. Yalah, kita fahamlah yang itu. Tetapi yang saya lihat barangkali mungkinlah, ya, bagaimana sentimen kenegerian, semangat kewilayahan, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan etnik itu lebih mendominasi, dan dalam masa yang sama juga barangkali lah, ya, orang Sarawak ini dia tidak berapa gemar dengan isu-isu yang menjejaskan kesatuan dan juga sensitiviti yang menyentuh sensitiviti macam kaum, macam agama. Ya, yang dalam konteks ini mungkin PAS itu, ya, sebab kalau kita faham di Sarawak ini toleran dia amat tinggi. Jadi kita kata mungkin idea untuk menjual itu dan melihat PAS itu dalam perspektif Islam, ya, tidak memberikan beberapa impak bukan saja di kalangan bukan Islam, tapi dalam pengundi Islam sendiri, berbanding dengan isu-isu yang sepatutnya parti-parti ini ketengahkan, ya, barangkali perlu selari dengan selera dan juga yang kita bincangkan tadi, citra orang Sarawak itu sendiri. Kerana kalau kita lihat di luar daripada konteks ini, memang sangat suka dengan sentian kenegerian yang tinggi, ya, yang sentiasa melihat Malaya ini sebagai mungkinlah kita kata, ya, penindas ke apa ke itu yang sentiasa dimainkan. Jadi mungkin sukarlah nak menembusi dia. Ya, dan
faktor-faktor lain juga ya, personality calon, jentera dan sebagainya itu juga main peranan dalam setiap pilihan raya begitu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Mujibur Abdul Muiz, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Dan kita tahu banyak lagi sebenarnya yang ingin kita sentuh, Prof, tapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita. Tetapi tak apa, kita akan sentiasa akan melakukan follow up berkaitan dengan pilihan raya negeri Sarawak ini, kerana itulah sebenarnya matlamat kita untuk memberikan satu gambaran yang lebih jelas sebenarnya kepada penonton-penonton kita. Dan kita juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, jangan lupa kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Dan kita pastinya akan jumpa lagi, insyaAllah.